Raja ni Ansar ni apa? Ha? Ansar jamak daripada apa? Salah. Sebahagian ulama kata jamak daripada nasirun, isim fa'il kepada nasara. Pendapat yang kedua kata daripada nasirun, isim fa'il juga dalam bentuk sirah mubalaghah. Nasirun ataupun nasirun. Nasirani ansar, jamak taksir dia. Jadi siapakah golongan ansar? Iaitu orang-orang yang duduk di Madinah, yang memberi pertolongan dan juga bantuan kepada saudara mereka daripada kalangan muhajirin. Muhajirin siapa? Orang-orang Mekah yang pergi berhijrah. Ansar orang Madinah yang mendiami di Madinah. Banyak ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji golongan muhajirin dan ansar. Di antaranya walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang telah beriman dan berhijrah dan berjihad pada jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru. Dan orang yang memberi tempat tinggal kepada golongan yang berhijrah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka keampunan dan juga rezeki yang mulia. Allah Ta'ala isytiharkan dalam Al-Quran, orang yang pergi berhijrah ni orang yang sebenar-benar beriman. Kalau Islam saja pada zaman tu, tapi tak sanggup berhijrah, tak betul-betul beriman. Walaupun percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, mengucap dua kalimah syahadah, tetapi tak sanggup berhijrah bersama Rasulullah pergi ke Madinah ni, tak betul-betul beriman. Nak menunjukkan kepada kita bahawa hijrah ni adalah merupakan suatu pengorbanan yang sangat besar, suatu perjuangan. Hasil daripada penghijrahan Nabi dan para sahabat ke Madinah Al-Munawwarah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemenangan kepada mereka sehingga memungkinkan, melayakkan mereka untuk menegakkan sebuah negara Islam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Apa makna dia? Negara yang aman damai yang mendapat keampunan daripada Allah. Jadi kalau tak berhijrah, maka tak boleh nak tegakkan sebuah negara Islam yang disifatkan oleh Allah Ta'ala tadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Surah apa? Surah Sabah. Jadi hebatnya maknanya perjuangan, pengorbanan yang dilakukan oleh golongan muhajirin, golongan muhajir dan juga golongan ansar, sehingga Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka berdua. Jadi dalam tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW terlalu tinggi, sentiasa menunggu-nunggu ketibaan datangnya Rasulullah ke Madinah. Mereka dah dapat maklumat Rasulullah akan datang berhijrah, tak pernah jumpa ni. Mereka Islam dulu. Macam mana mereka Islam dulu sebelum Rasulullah berhijrah? Melalui wakil Rasulullah. Rasulullah ni bila dia menegakkan Islam, dia dah wakil dia pergi negara ni, pergi negara ni untuk berdakwah, mengajak orang kepada Islam. Di antaranya Rasulullah pernah mengutuskan Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Ud'uhum ilal Islam, kamu ajak mereka kembali kepada Islam. Madinah dia ada orang dia. Jadi dalam Quran sebut orang Madinah ni dia masuk Islam sebelum Rasulullah sampai. Maknanya sebelum berlaku peristiwa hijrah. Kalau kita tengok di dalam suratul Hajj ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim.
Orang-orang yang mendiami ad-dar, maknanya rumah ataupun perkampungan. Yang dimaksudkan di sini negara Madinah. Wal imana min qablihim, mereka beriman sebelum datangnya golongan muhajirin. Mereka Islam dulu, sebab sebagaimana yang kita sebutkan tadi melalui wakil Rasulullah. Jadi kita tengok sifat orang Ansar ni macam mana. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Dia suka sangat, cinta sangat, kasih sangat orang yang berhijrah kepada mereka. Golongan mana tadi? Golongan muhajirin. Dia suka sangat orang datang pergi ke Madinah. Mereka sambut dan memberi layanan yang sangat baik. Wala yajidu fi sudurihim. Tengok sifat orang Ansar ni malam ni, kalau kita boleh belajar, kita boleh ikuti, kita boleh ambil sedikit sebanyak kemuliaan mereka, kelebihan mereka dan fadilat mereka yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Suka orang datang berhijrah kepada mereka, maknanya mereka suka melayani tetamu-tetamu. Mereka suka melayani tetamu. Tidak ada di dalam hati mereka hajatun mimma utu, sesuatu yang diberi. Maknanya bila beri bukan minta balasan. Kita ni duk teringat kalau bagi tak apalah, hari ni dia susah, aku bantu dia, kebetulan aku senang sikit sehari dua ni. Tapi mungkinlah satu hari nanti aku pula sesak, susah, dia pula tolong aku. Ada niat nak pergi balas balik, tak boleh. Sebab Quran kata, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekah kamu bil manni, dengan cita-cita kalau aku susah balik, esok dia balas balik. Hari ni dia susah, aku bantu. Nanti sampai ketika sampai suasana keadaan aku pula susah, dia pula bantu. Niat nak bagi orang tu balas balik apa yang dia buat. Tak boleh. Tak dapat pahala sedekah. Wal adha, kita menyakiti pula hati orang yang kita bagi sedekah. Dua perkara ni dilarang oleh Allah Ta'ala, penyebab kepada batalnya pahala sedekah kita. Sifat yang ketiga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri walaupun mereka sangat perlu. Mereka memerlukan sesuatu seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Mereka perlu. Tetapi mereka meninggalkan, mengabaikan keperluan diri sendiri, memberi keutamaan kelebihan kepada saudara mereka yang datang daripada Mekah, yang disebut sebagai muhajirin. Melebihkan orang lain. Kita boleh ke macam tu? Kita lapar, kawan kita melapar, tak apalah, bagi dia makan lah. Sama-sama lapar kan, tapi utamakan kawan. Kita sesak, dia pun sesak, tak apa, bagi kat dia lebih, bagi kat dia tak apa. Sebab apa? Melebihkan, mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Ini termasuk yang Nabi sebut apa dia? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri sendiri. Apa diri dia perlu? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Saudara dia pun perlu juga. Tetapi orang Ansar ni, dia tidak menyamakan keperluan dia dengan keperluan Ansar. Keperluan dia dengan keperluan orang lain, bahkan diutamakan. Itu lebih lagi. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana, maknanya sama-sama, sebagaimana dia mengasihi diri sendiri. Tapi Ansar ni tak, dia lebihkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu yang Allah Ta'ala kata, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang yang sebenar-benar beriman. Wa man yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dapat memelihara daripada sifat bakhil, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang yang mempunyai kejayaan. Dalam Al-Quran dia ada dua perkataan, bakhil pun ada, dalam hadis pun sebut bakhil, dan yang keduanya syuh. Apa beza bakhilun dengan syuhun? Siapa boleh jawab? Kalau kita tengok terjemahan sama ya. Bukalah terjemahan, mana-mana terjemahan. Syuhun dia terjemah bakhil, bakhilun pun dia terjemah bakhil juga. Sebenarnya dia ada perbezaan. Kalau bakhilun, mungkin seseorang itu dia bakhil tentang wang ringgit.
Tetapi pakaian dia ke makanan, minuman dia tak bakhil, dia tak kedekut. Dia bakhil satu sudut. Tetapi kalau syuh, semua benda kedekut. Kita ni duduk tangan antara dua ni. Bakhilun ke syuhun? Kita ni duduk tangan. Kedua-dua ada. Sahabat ni dua-dua tak ada. Hebatnya para sahabat ni kan. Jadi kita tengok sifat-sifat orang-orang Ansar. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita di dalam banyak tempat tentang kelebihan Al-Ansar ini, yang ayat selalu kita baca kan, yang Allah Ta'ala redha kepada mereka. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Tadi kita dah sebut bahawa mereka telah masuk Islam sebelum kedatangan Rasulullah. Jadi di dalam hadis yang kita nak baca ini, mereka duk tunggu bila Rasulullah nak sampai-sampai ni, tak sampai-sampai. Sebab dulu bukan ada WhatsApp, bukan ada Facebook, bukan ada telefon, tak tahu. Jarak perjalanan tu jauh, memakan masa berbulan-bulan. Jadi tak boleh nak buat andaian. Tak boleh nak agak bila Rasulullah sampai. Jadi hari-hari duk tunggu, dengar cerita. Rasulullah nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Madinah ni. Hari-hari duk tunggu. Tunggu hari pertama tak sampai lagi. Hari yang kedua tak sampai lagi. Tak tahu tarikh sampai tu bila. Pukul berapa pun tak tahu. Malam ke siang ke pun tak tahu. Tapi biasanya mereka tunggu di tengah hari. Apabila orang-orang Ansar mendengar berita penghijrahan Nabi SAW ke perkampungan mereka di Madinah, bertambahlah kerinduan mereka untuk menyambut kedatangan baginda. Kitab-kitab sunnah dan sirah telah merakamkan, buat kita gambaran kerinduan dan kegembiraan mereka ketika menyambut ketibaan Nabi. Seronok sangat sambut kedatangan Nabi. Misalnya kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Urwah bin Zubair, semoga Allah meridai beliau, tentang bagaimana situasi orang Ansar menunggu ketibaan sosok tubuh orang yang mereka cintai. Siapa dia? Rasulullah lah. Disebut dalam riwayat Al-Bukhari, kaum muslimin di Madinah telah mendengar pemergian Rasulullah SAW daripada Mekah. Setiap pagi mereka pergi ke Harrah. Harrah ni salah satu tempat di Madinah, untuk menyambut baginda. Beliau menunggu sampai udara terik tengah hari, memaksa mereka pulang. Kan di Mekah Madinah ni panas-panas sungguh. Payung tak ada, kemah pun tak ada, pokok untuk berteduh pun tak ada. Sampai tengah matahari rambang tu, tengah betul-betul panas. Tengok tak sampai-sampai lagi Rasulullah ni, balik pula. Hari ni tak datang ni Rasulullah ni, tak sampai lagi ni, mungkin di dalam perjalanan lagi. Pada suatu hari setelah lama menunggu, ketika mereka telah kembali ke rumah masing-masing, seorang lelaki Yahudi naik ke atas salah satu kubu mereka untuk melihat sesuatu. Akhirnya dia ternampak Rasulullah SAW dan para sahabat baginda yang berpakaian putih. Pakai pakaian putih senang nampak lah, daripada jauh pun dah nampak. Dan kalau kita baca dalam hadis pun, Rasulullah SAW dia suka memakai pakaian yang berwarna putih. Sebab putih ini melambangkan kebersihan. Jadi bila kena sedikit kekotoran, maka dapat dikesan dengan mudah lalu dibasuh. Tapi kalau pakai baju warna hitam ke warna biru ke, kena kotor tak apa nampak, seminggu boleh tahan, tak payah basuh. Tapi kalau putih, hari-hari kena basuh. Rasulullah ni suka kepada kebersihan. Bayangan mereka menghilangkan fata morgana daripada pandangan. Orang Yahudi itu tidak dapat mengawal dirinya, lalu berteriak dengan suara yang kuat, wahai orang-orang Arab, inilah pemimpin yang kalian nanti-nantikan. Sebenarnya bukan orang Arab je, orang Yahudi pun menunggu-nunggu kan. Kan dalam Taurat dan Injil dah Allah Ta'ala sebut bahawa akan muncul Nabi akhir zaman yang disebut dengan nama apa? Dalam Quran disebut apa? Min ba'di ismuhu Ahmad. Tak mana pula tuan-tuan kalau orang tanya, Nabi Muhammad ni nama Muhammad ke nama Ahmad? Yang mana satu tu? Orang kamu nak panggil Muhammad. Dalam Quran pun ada sebut nama Ahmad. Hak mana betul Nabi kamu akhir zaman ini, Nabi akhir zaman ni nama apa? Muhammad ke Ahmad? Apa nama Nabi sebenarnya?
Oh, susah nak jawab. Orang Yahudi kata aku nak masuk Islam, tapi tolong jawab soalan aku. Nama sebenarnya apa ni? Nabi kamu ni. Ada orang boleh jawab? Ni pokok usah ni. Boleh jawab? Ha? Balik tanya pesyarah kamu Nabi akhir zaman nama apa? Muhammad ke Ahmad? Maka malam ni tak boleh cerita lagi apa nama dia. Soalan ni maknanya kita tangguh jawapan ya? Ke nak cerita malam ni? Sebenarnya nama apa? Dia memang orang panggil Muhammad. Muhammad tu daripada perkataan apa? Fi'il madhi. Cuba tasrif sampai jadi Muhammad macam mana? Okey. Muhammadun isim fa'il. Mana pelajar? Pelajar kitab mana? Farid tasrih tengok. Tasrih. Fi'il madhi. Jadi Muhammadun isim fa'il yang memuji. Kalau Muhammadun yang kena puji, yang banyak kena puji. Hamada daripada fa'ala, yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun. Hamada yuhammidu tahmidan, muhammidun muhammadun. Kalau Muhammadun orang yang banyak memuji. Kalau Muhammadun yang banyak dipuji. Kan ada hadis yang sahih. Ketika orang kafir duk maki Nabi, kamu duk maki aku sedangkan aku nama Muhammad, orang yang paling dipuji, nak maki apa? Kamu maki pun tak ada kesan. Orang kafir duk kutuk Nabi, caci Nabi, kamu maki caci pun tak ada kesan. Sebab apa? Nama aku Muhammad. Maknanya orang yang dipuji. Jadi kalau Ahmad tadi yang disebut dalam Quran tadi, memang disebut Ahmad, Ahmad itu isim tafdhil. Orang yang banyak dipuji juga. Isim tafdhil. Afdalah, Allahu Akbar. Akbar, Allah yang maha besar. Ini maha dipuji. Memberi makna yang lebih kurang ataupun sama. Jadi orang duk tunggulah kedatangan Rasulullah. Orang Yahudi kata, wahai orang-orang Arab, inilah pemimpin yang kalian nanti-nantikan. Dia nampak dulu. Kaum muslimin pun berhamburan mengambil senjata-senjata mereka dan menyambut kedatangan Rasulullah di belakang Harrah. Kenapa buat senjata? Dulu untuk keselamatan, semua orang pergi ke kedai, pergi ke masjid, pergi berjalan ke mana, makan kenduri, semua buat senjata. Macam orang Yaman sekarang kan. Dia ada apa? Macam gerabik yang besar tu kan. Itu menjadi adat dia orang Arab macam tu. Pergi ke mana pun bawa senjata. Sebab tu dalam hadis Bukhari, Rasulullah kata siapa-siapa yang nak bawa tombak lembing ke masjid, maka hendaklah ditutup dia punya mata. Takut mencederakan saudara-saudara kamu yang pergi sembahyang, mencederakan saudara Islam yang lain. Maknanya Rasulullah, sahabat memang bawa senjata. Tapi sekarang ni dah aman, tak boleh bawa golok kan, pisau kena tangkap. Dalam keadaan aman. Masa situasi masa tu berperang, kita tak boleh jangkau musuh ada di merata-rata tempat. Sebab tu bila sembahyang kan senjata duduk depan tu. Jadi sebab suasana pada masa itu tidak aman. Baginda berdiri sejajar dengan mereka sebelah kanan hinggalah baginda singgah di kawasan Bani Amru bin Auf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa rindunya mereka untuk menyambut ketibaan Nabi sehingga sanggup keluar setiap pagi untuk menunggu ketibaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari keluar, bukan kata sehari dua. Tunggu tak sampai-sampai, tunggu lagi tak sampai lagi, besok datang balik. Sampai betul-betul tengah terik matahari, tak tahan dah, baru balik. Rindunya kepada Rasulullah ni. Mereka duduk di situ sehingga panas matahari memancar terik, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Tengok, bila cinta ni, maknanya mereka sanggup berkorban. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebut, ketika panas cahaya matahari menyengat, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Riwayat Al-Hakim pula menyebut mereka menunggu sehingga tubuh mereka terasa sakit lantaran panas matahari. Dah pedih kulit sampai jadi pecah.
Kan tadi kita sebut di Mekah Madinah ni panas-panas sungguh. Sampai kulit dah pecah. Hasil daripada pancaran terik matahari. Imam Al-Bukhari juga menerangkan situasi orang-orang Ansar menyambut ketibaan Nabi SAW dan para sahabat baginda di Madinah. Di banyak riwayat lah, Bukhari, Muslim dan juga Ashabus Sunan yang lain. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW singgah di tepi Harrah, lalu mengirim utusan kepada orang Ansar. Mereka pun datang bertemu dengan Nabi SAW dan Abu Bakar lalu bersalaman dengan mereka berdua. Mereka berkata, berjalanlah kalian berdua dengan aman, kalian akan ditaati. Orang Ansar kata kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Sebab apa dia kata macam tu? Jalanlah kalian berdua, kalian akan berada di dalam keadaan aman. Sebab Mekah kan tak aman. Orang Mekah menghalau Nabi dan para sahabat. Mereka nak tangkap, nak bunuh, nak memenjarakan, tak aman. Menyebabkan datangnya perintah, arahan daripada Allah Ta'ala suruh pergi hijrah. Pada masa tu tak terbuat orang Mekah ni. Degilnya, keras kepala, kasarnya. Sebab mereka duk perhati tengok. Mula-mula berlaku hijrah ni 4 kali kan, sebagaimana yang semalam kita sebut. Ke Habsyah 2 kali, Taif. Last kali baru ke Madinah Munawwarah. Jenis Rasulullah dan para sahabat ni jenis tak serik. Bila orang nak bunuh, nak tangkap pun lari sekejap. Nak bagi suasana Mekah sejuk kan. Nampak tenang, balik sejuk, datang pula balik daripada Habsyah, dakwah pula. Lepas tu ramailah orang masuk Islam. Diberi tekanan yang kuat pula, pergi hijrah kali yang kedua ke Habsyah. Tengok sejuk pula, tenang, balik pula. Jenis tak serik. Kita ni jenis serik. Kita ni buat kerja jenis serik. Buat kerja apa pun serik. Apatah lagi buat kerja agama. Kena tekan sikit, kutuk sikit, kena hentam, jadi serik tak berani lah. Jenis Rasulullah dan para sahabat jenis tak serik. Jadi orang kafir duk perhati tengok, tak boleh biarlah. Dah pergi dah ke Habsyah 2 kali, lepas pergi ke Taif duk sekali. Ingat kok nak serik bila nak ditangkap, nak dibunuh ni kan Allah Taala sebut dalam Quran, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Nak tangkap, nak membunuh dan nak mengusir Rasulullah daripada kampung halaman. Jadi Muhammad ni kalau tak bunuh tak boleh pergi. Kalau tak bunuh Muhammad ni, dia tak boleh lah. Tak boleh bagi peluang dah Muhammad dengan geng-geng dia ni. Yang tu mereka bertambah keras tekanan yang dilakukan kepada Rasulullah dan para sahabat. Hak kena seksa, macam-macam lah. Hari-hari kena seksa, kena tangkap. Maknanya, pendek kata, maksudnya kesimpulannya, ruang untuk menyampaikan dakwah pada masa tu tak ada peluang. Tak ada peluang dan ruang dah. Tak boleh pergi dah. Penekanan dan permusuhan daripada pihak kafir ni lagi lama lagi berat, lagi kuat. Sehingga bila dah tak ada ruang dan tak ada peluang, sebab itu datangnya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pergi hijrah. Orang Madinah dengar-dengar nak pergi hijrah ni seronok lah. Orang Mekah tak terima, tak apa kami terima. Sebab dia dah masuk Islam dulu sebelum ketibaan Rasulullah. Nabi SAW dan Abu Bakar pun naik ke atas haiwan tunggangan yang dikelilingi oleh para pengawal yang lengkap bersenjata. Dia dah ada pengawal lah. Masa di Mekah tak ada lagi. Sementara itu di Madinah, kedengaran pekikan suara Nabi Allah telah tiba. Nabi Allah telah tiba. Orang-orang Ansar pun datang melihat sambil berkata, Nabi Allah telah tiba. Nabi SAW meneruskan perjalanan sehingga sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi pakai berebut-rebut lah nak jemput Rasulullah, tinggal bersama dengan mereka, jadi tetamu mereka. Jadi Rasulullah pilih ke rumah siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Dikatakan bahawa kebetulan kuda Rasulullah ni, kenderaan Rasulullah ni pergi ke rumah dia. Lalu dia telah membuat keputusan untuk menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kita daripada Anas bahawa bilangan orang-orang yang menyambut ketibaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar lebih kurang 500 orang. Maka
Masa tu kalau jadi berperang pun insya-Allah kemenangan berpihak kepada orang Islam. Dah 500 orang yang menjadi pengikut Rasulullah pada masa itu. Mereka inilah yang mengawan keselamatan Rasulullah. Orang-orang Ansar berkata, bertolaklah dengan aman kalian akan ditaati. Dia mula dapat dah gambaran tentang Nabi akhir zaman ni. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, mereka dah masuk Islam sebelum kedatangan Rasulullah ataupun sebelum ketibaan Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal juga menukilkan kepada kita gambaran situasi sambutan ahli Madinah ketika ketibaan Nabi SAW menerusi riwayat Abu Bakar sendiri. Abu Bakar sendiri yang meriwayatkan cerita dia bersama Rasulullah pergi ke Madinah. Yang berkata Rasulullah SAW bertolak bersamaku hingga kami tiba di Madinah. Sesampainya kami di Madinah, orang ramai mengurumuni baginda. Mereka keluar memenuhi jalanan dan bumbung rumah mereka. Sampai atas bumbung duk parti Rasulullah ni. Oh, ramainya sambut dengan perasaan seronok gembira. Dan sesak, jalanan sesak dipenuhi orang ramai dan kanak-kanak yang bertakbir. Allahu Akbar. Rasulullah telah tiba. Nabi SAW telah tiba. Kata Abu Bakar, mereka saling bertelagah, siapakah yang akan menumpangkan baginda rumah? Pakai berebut-rebut nak ambil Rasulullah jadi tetamu. Berebut-rebut nak ambil Rasulullah jadi tetamu mereka. Anas bin Malik, semoga Allah meredai beliau, juga menerangkan kejadian yang disaksikan pada hari yang penuh berkat itu dengan berkata, aku tidak pernah melihat hari yang paling berseri-seri dan paling baik kecuali pada hari ketibaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Madinah. Maknanya hari itu hari paling ceria, paling seronok lah bagi masyarakat, bagi penduduk Madinah pada hari kedatangan Rasulullah. Mereka rasa suatu kelainan, satu perbezaan yang sangat besar hari yang sebelumnya dengan semasa hari kedatangan Rasulullah. Al-Bara' bin Azib, semoga Allah meridai beliau, pula menggambarkan kegembiraan ahli Madinah ketika ketibaan Rasulullah SAW kepada mereka dengan berkata, tidak pernah aku melihat penduduk Madinah gembira dengan sesuatu seperti yang mereka gembira dengan Rasulullah SAW. Jadi inilah sedikit gambaran. Kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain lebih banyak dan lebih panjang. Ini sedikit gambaran bagaimana seronoknya, cerianya, gembiranya penduduk Madinah yang disebut sebagai golongan apa tadi? Golongan Ansar menerima kunjungan Rasulullah SAW. Nak menunjukkan mereka mempunyai kecintaan kepada Rasulullah ni sangat kuat. Jadi kita duk baca ni nak bagi sikit-sikit peningkatan untuk kecintaan kepada Nabi. Yang kita duk cinta dunia ni dah banyak. Cinta wang ringgit, harta benda, cinta motor besar, macam-macam kan. Kenderaan, rumah, kebun. Hak sebelum ni kan dah lama dah kan kita nak cinta ni. Jadi penghujung usia ni kita letaklah lebih sikit. Bukan kata lebih banyak nak macam golongan Ansar, lebih sikit kecintaan Allah dan Rasul ni lebih daripada benda-benda lain. Hak tu dah kita cinta dah. Lepas dah kecintaan kita kepada yang benda-benda yang kita sebutkan tadi. Jadi penghujung usia kita ni letakkanlah lebih kecintaan Allah dan Rasul ini lebih daripada yang lain. Sebab yang ni dia ada fadilat, dia ada kelebihan akhirat, dunia akhirat. Dia di antara benda yang besar ada kemanisan iman. Bila ada kemanisan iman tu dah kita buat ibadat tu rasa syok buat ibadat. Seronok buat ibadat. Macam orang nak makan kambing, payah nak berhenti, sedapnya kambing, lazatnya kambing ni, kena pula dengan lasi pula, lepas secawan kan. Tahu lasi? Demo ni tak merasa lagi tak? Nanti suatu hari insya-Allah kita buat lasi Pakistan ni. Jadi payah nak berhenti tu sebab lazat. Jadi buat ibadat ni bila ada kemanisan iman, dia payah nak berhenti. Baca Quran ke, sembahyang ke, rasa ya Allah nak berhenti ni jadi sayang. Dah ada tanda tu. Tanda kemanisan iman sebab dia meletakkan cinta Allah dan cinta kepada Rasul lebih daripada segala-galanya. InsyaAllah semoga kita juga memperolehi kemanisan iman sebagaimana orang-orang yang beriman yang lain. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.